Ya, Kembara Sains Borneo akan menemui anda, rakyat Sarawak dan juga Sabah pada 2 Ogos hingga 11 September nanti. Dan pada pagi ini, Sophie, kita cukup bersahati kerana kita bersama dengan Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof Abdal, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi untuk memperincikan lagi program berkenaan. Assalamualaikum, selamat pagi, Datuk. Salam. Ya, sihat, Datuk ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, pagi ini, Datuk, kita akan memperincikan berkaitan dengan program dilaksanakan oleh MOSTI sendiri. Tapi permulaannya, mungkin kita boleh kongsikan apa di antara langkah yang diambil oleh MOSTI untuk menyemarakkan sains dan inovasi dalam kalangan rakyat Malaysia, Datuk? Pertamanya, saya nak bagi salam dulu balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani. Dan terlebih dahulu saya nak ucap banyak terima kasih kepada pihak FTM atas peluang yang diberi pada saya untuk bersama dalam Selamat Pagi Malaysia kali ini. Sebagai makluman, Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi ini adalah satu kementerian yang bertanggungjawab terhadap kemajuan bidang sains, teknologi dan inovasi di negara kita ini. Kita juga mesti sangat komited dalam usaha-usaha untuk kita membantu dalam pertumbuhan ekonomi negara, khususnya dalam memacu pertumbuhan sosioekonomi yang berteraskan sains, teknologi dan inovasi. Inisiatif utama MOSTI bagi menyemarakkan lagi serta mempergiatkan aktiviti pembudayaan sains teknologi dalam kalangan masyarakat, khususnya golongan pelajar dan belia, adalah melalui aktiviti pembelajaran secara bukan formal dan di luar bilik kerja yang kita namakan sebagai program SciTech4U. Di bawah program ini, MOSTI bersama-sama jabatan dan agensi di bawahnya seperti Pusat Sains Negara, Akademi Sains Malaysia, nama Planetarium Negara, Jabatan Kimia Malaysia, Agensi Nuklear Malaysia, ini banyak agensi ini, dan Yayasan Inovasi Malaysia dan lain-lain lagi, telah merangka program-program yang bersifat aktiviti pelengkap atau komplement dan mampu berperanan sebagai intervensi kepada kurikulum pembelajaran sedia ada yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Di bawah SciTech4U ini, pelaksanaan program melibatkan pendekatan kita secara pembelajaran di luar bilik kerja dalam bentuk aktiviti interaktif, hands-on, pocket talk, demonstrasi, pertandingan, pameran dan kaedah-kaedah yang bersesuaian. Matlamatnya adalah seperti yang kita harapkanlah, supaya dapat menarik minat. Minat dapat meningkatkan pengetahuan, menambah baik kemahiran dan juga untuk memberi kefahaman tentang aplikasi dalam bidang sains, teknologi dan inovasi. Okey, kalau tadi YP dia menyentuh berkenaan dengan program SciTech4U MOSTI ini. Jadi boleh mungkin YP boleh jelaskan dengan lebih terperinci lagi berkenaan dengan SciTech4U ini. Program SciTech4U ini adalah satu inisiatif induk program yang baru dijenamakan semula tahun ini dengan bermatlamatkan mempertingkatkan kesedaran masyarakat terhadap kepentingan sains, teknologi dan inovasi. Saya berharap agar program SciTech4U ini mampu berperanan sebagai salah satu daripada usaha MOSTI ke arah mengetengahkan lagi sains, teknologi dan inovasi dalam menangani dan institusi membantu untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi oleh rakyat setempat. Di samping itu juga secara umumnya secara umum program pembudayaan STI ini, STI ini short form to Science, Teknologi, Inovasi. Di bawah SciTech4U melibatkan beberapa kategori, antaranya iaitu program perdana kita namakan dia Minggu Sains Negara, dan satu lagi Malaysia Talent-Olympics. Seterusnya program-program lain yang dijalankan secara bersepadu dengan jabatan dan agensi seperti yang saya sebutkan awal dari program di Pusat Sains Negara. Kita ada program seperti Exporia, Exporia Sains, Kembara Sains Borneo, lagi program Schools Out Kids In yang short form dia SOKI, dan ada juga program Special Science Day. Kita ada
program di planetarium seperti planetarium negara ya. Anda dengar ya? Ini yang roket-roket dia tengok semua. Seronok tu. Yang dia panggil Mars Challenge. Mars Challenge. Dia ada juga Space Insight, ada kejohanan roket kebangsaan, dia ada National Space Challenge, dan program-program di jabatan juga ada diadakan seperti biasalah. Pengajuran ini satu program pengajuran ESTA Saintek for You ini adalah satu program yang dilaksanakan pada tahun 2024 kali ini, dijalankan juga seperti biasa menerusi program hybrid, iaitu melalui pengajuran carnival, aktiviti secara fizikal dan pengajuran menerusi dalam talian maya. Ya, saya tertarik apabila Yang Berhormat Datuk ada menyebut tentang program perdana yang diajukan oleh MUSTI sendiri, iaitu Minggu Sains Negara. Kalau boleh Wabi Datuk kongsikan kepada kita apa di antara inisiatif yang dilaksanakan untuk memastikan Minggu Sains Negara itu berjalan dengan lancar. Ya, setiap tahun memang MUSTI telah pun menganjurkan program perdana yang kita namakan tadi Minggu Sains Negara ini. Penganjuran program melibatkan kerjasama erat dengan Kementerian Pendidikan Malaysia, Kementerian Pengajian Tinggi, selain daripada jabatan dan agensi di bawah MUSTI. Demikian juga dengan pihak kerajaan negeri, IPT, NGO, pertubuhan dan pihak swasta. Saya ingin juga mengambil kesempatan di sini untuk memberikan penghargaan kepada mereka-mereka yang telah terlibat menjalankan program yang kita sebutkan tadi. Dalam pelaksanaan Minggu Sains Negara ini, kita telah mulakan sejak tahun 2018 lagi, dan momentum kejayaan penganjuran teruskan sehingga ke tahun inilah. Kita nampak tiap saban tahun kita adakan ialah penarikanlah, lebih ramai yang nak masuk. So mulai tahun lepas pun kita dapat lihat MUSTI telah menggunakan pendekatan hybrid, di mana program ini dan program aktiviti yang dijalankan secara fizikal, iaitu carnival sains di peringkat negeri dan aktiviti melalui platform maya atau dalam talian. Bagi tahun 2023 sebanyak 13 program ataupun aktiviti siri carnival Minggu Sains Negara telah diadakan di peringkat negeri dan dapat menarik pengunjung seramai lebih kurang 200,000. Menerusi platform dalam talian pula, ia telah menarik lebih ramai, iaitu lebih kurang 400,000 orang pengunjung maya. Secara keseluruhannya kita dapat lihat pada tahun 2023 penganjuran Minggu Sains Negara telah dapat mencatatkan hampir 600,000 penyertaan dalam seluruh negara. Bagi tahun 2024 ini, Minggu Sains Negara juga akan kita teruskan seperti secara program awal itu, secara hybrid melalui dua kaedah, iaitu carnival dan satu lagi aktiviti bulanan melalui platform maya dan dalam talian. Bagi tujuan pelaksanaan itu secara fizikal dan bersasar di beberapa negeri, antara tujuan utamalah pelaksanaan adalah untuk meraihkan kepelbagaian pengisian STI di setiap negeri dan juga memberi peluang kepada penggerak dan pengamal STI ini, STI tempatan yang kita nak mereka ketengahkan idea mereka, teknologi dan inovasi mengikut keperluan setempat. Ini antara pendekatan baru kita supaya kita dapat menjangkaui mereka yang berada di akar umbi dan di luar bandar khususnya. Bagi program yang akan kita rangka dalam talian itu adalah berupa seperti program webinar ataupun yang kita cakap seminar online betul. Forum, kuis biasalah ni, serta cabaran penerokan berdasarkan bidang fokus yang kita akan tetapkan. Bagi tahun 2024 pelaksanaan Minggu Sains Negara ini kita akan perkasakan lagi di Sabah dan Sarawak. Ini kita punya satu pendekatan yang kita akan gunakan, yang kita panggil pendekatan baru kita, iaitu outreach, ataupun kita berbentuk jelajah di beberapa lokasi yang ada di Sabah dan Sarawak di bawah payung Kembara Sains Borneo. Ini yang kita berikan sedikit penekanan pada kali ini, yang melibatkan outreach di 10 lokasi di Sabah dan 5 lokasi di negeri Sarawak. Kalau boleh saya sebut satu persatu supaya penonton akan lebih maklum. Pertamanya kita akan play off program Kembara Sains Borneo ini di kawasan parlimen saya Semestinya. Pada 2 hari bulan Ogos ini, bertempat di Dewan Seri Perdana Lahadatu. Kemudian kita akan ke Kinabatangan, seterusnya ke Sendakan, kemudian kita ke Telupit dan Ranau, lepas itu Kota Belud,
Tuaran, ke Kinarut juga, Papar. Kita akhiri di Kota Kinabalu pada 21 Ogos insya-Allah. Sementara di Sarawak pula kita ada 5 lokasi utama yang kita akan target. Pertamanya kita bermula di Miri, pada 2 atau hingga 3 September, dan kemudian kita ke Bintulu, ke Sibu, Seri Aman, Kuching yang pengakhirnya lah pada 12 September akan datang insya-Allah. Okey, itu dia antara lokasi-lokasinya. Jadi para penonton boleh bersedia, siap boleh bawa anak-anak keluarga untuk hadirkan diri ke lokasi-lokasi yang telah Puan YB Datuk kongsikan tadi. Tapi sebelum itu juga kita nak tahu selain daripada kelainan yang dibawakan adalah ke Borneo, iaitu ke Sabah dan juga Sarawak, apa lagi antara keistimewaannya bagi penganjuran Kembara Sains pada kali ini? Kita lihat bahawa kita punya program kali ini kita tidak begitu fokus kepada satu lokasi. Kita gunakan program outreach ini jelajah ini supaya kita dapat pergi kepada lokasi-lokasi yang berbeza, terutamanya kalau di Sabah dan Sarawak ini dianggap sebagai satu tempat yang luar bandar. Kita dapat melihat bahawa bila kita laksanakan program ini, kalau kita go on that kind of approach macam outreaching, kita dapat lihat bahawa kita lebih mudah untuk mendedahkan dan memberikan kefahaman kepada mereka itu berbanding kalau kita letak satu lokasi sahaja. Contoh kalau di Sabah kita letak di Kota Kinabalu sahaja. Masyarakat Sandakan, Tawau, Sempurna, Lahada tu terutamanya kan, atau Keningau juga for that matter, mereka akan hanya mungkin terdengar atau terlihat di media-media sosial tapi tak faham dia. Sabah itu kan luas. Dia might be tanya-tanya apa benda yang dia cerita pasal sains teknologi ini. Makanya kita ambil pendekatan baru ini selaras jugalah dengan konsep dasar kerajaan medani yang kita nak pastikan apa juga usaha kerajaan atau kementerian perlu kita gunakan kesempatan untuk akar umbi itu juga dapat manfaat daripada program-program yang kita adakan, khususnya bila kita cerita tentang pembudayaan sains teknologi ini. Ia sama juga seperti pengalaman saya dulu masa saya di Kementerian Pendidikan Tinggi dulu. Bila mana ada satu peluang pada saya untuk menjelajah di Sabah, saya gunakan kesempatan program outreach ini untuk saya masuk ke luar bandar ini. Saya pergi kampung-kampung yang luar, yang anak mereka itu telah berjaya diberikan tawaran masuk universiti. So I take that advantage. Saya pergilah, sehingga di Keningau pun saya pergi, Pensiangan saya pergi, yang jauh-jauh saya pergi, Sandakan yang ulu-ulu saya pergi. The impact is bila kita datang pada mereka, dia lihat kita itu macam saya dia nampak Timbalan Menteri lah. Macam seolah kerajaan is coming to you. Betul. Tapi yang paling baik dia tentang program jangkauan ini, jangkauan luar outreaching ini, is you understand them and they understand you. Which mean kita boleh menyampaikan pada mereka tentang apa sebetulnya tanggungjawab kerajaan, terutama sesuatu kementerian itu. Itu bila I refer back to my experience di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, saya bagi surat tawaran. Persoalan mereka tanya dengan saya masa itu, yang ada peluang cakap, ini the parents, ini B40 yang orang susah ni. Datuk kami ini, anak kami ini memang minat belajar. Tapi kami ada masalah. Saya tanya masalah apa? Itulah, the cost. Nak meneruskan belajar, dia cakap susah, kami ni jauh dan perlu ada ni. I explain the pendekatan yang ada sedia ada di bawah kerajaan melalui apa yang boleh diberikan. Kita sediakan bukan hanya menawarkan, kita bagikan pembiayaan. Berbagai cara, ada beasiswa, ada PTPTN. Kemudian kita juga pastikan program yang budak pelajar ambil ini, dia tidak hanya tetap kepada knowledge yang itu saja. Di bawah KPT, masa ketika itu kita ada perancangan nak bagi juga upskilling, additional. Contohnya sambil you belajar buat, contohlah BA in arts ke contoh. Dia nampak market kurang sikit. Kita suruh dia belajar IT. At the same time we offer them. So that with this, we know that dalam soal masa depan itu, dia tu tanya, lepas anak saya habis, ada kerja ke Datuk? Saya cakap dalam pendekatan kita di bawah KPT, kita ada program seperti itu. Demikianlah bila kita sentuh soal pembudayaan sains teknologi ini. Orang pastinya akan tertanya-tanya. Di antara perkara yang mereka akan persoalkan ialah bukan senang mau faham. Bukan? Kita nak dia faham dan dia minat. Tapi just talk about explaining secara verbal macam tu, macam you cakap. But with this kind of program, outreaching, seperti yang kita akan buat di Kembara Sains Borneo contoh dan Sarawak ini, di Sabah dan Sarawak, inilah antara kita akan nampak hasil yang lebih berkesan.
Dan harapan kita mereka akan memanfaatkan program ini. Seperti kalau saya besok melancarkan, I call ramai orang Lahadatul supaya datang, bukan hanya pelajar, ibu bapa juga. Betul. Sebab hubungan antara ibu dan anak itu penting sebagai masa depan mereka dan masa depan negara kita. Ya. Betul. Maka itu saya berharaplah kita akan teruskan program seperti ini, dan saya juga ingin mewawarkan bahawa keunikan Kembara Sains Borneo 2024 ini ia dilaksanakan dalam bentuk penjelajahan. Saya bersama dengan bas khas ini yang didatangkan khas dari Semenanjung yang dipunyai oleh Pusat Sains Negara, yang kita bawa supaya orang nampak bas itu bukan something bus to see, is something a bus with knowledge. Maksud dia ada berbagai ada di situ yang kita akan ketengahkan kepada orang ramai supaya mereka akan faham. Dalam program ini juga kita akan ada penggambaraan melibatkan yang 10 daerah, tapi terlibat itu kita ada pilih 22 sekolah yang telah kita pilih, dan mudah-mudahan dengan usaha kita ini dan insya-Allah majlis pelancaran Majlis Sains Negara Kembara Sains Borneo 2024 ini yang kita akan play off di kawasan saya Lahadatul seperti yang sebut Ogos ini akan bermula 9 pagi hingga 9 pagi hingga 5 petang. Akan diambil peluanglah oleh masyarakat Lahadatul khususnya, datanglah beramai-ramai. Kita bukan datang nak meriahkan, tetapi kita nak tunjukkan sokongan kita pada kerajaan dalam kita ingin membudayakan sains ini dan teknologi di kalangan masyarakat setempat kita, khususnya untuk masa depan anak kita juga. Betul. Dan tentunya untuk masa depan negara kita supaya kita dapat melahirkan lebih ramai anak-anak kita yang lebih cenderung kepada sains, yang kita tahu ini adalah juga antara masalah kita sekarang, kekurangan pelajar yang minat terhadap pembelajaran sains ini. Wabi Datuk, di kesempatan yang ada mungkin Datuk boleh kongsikan juga di antara pengharapan daripada pihak MUSTI sendiri untuk kita bersama-sama menyemarakkan lagi sains, teknologi, inovasi dalam kalangan rakyat Malaysia. Pengharapan dan juga mungkin promosi lagi sekali tentang Minggu Sains Negara dan juga Kembara Sains Borneo. Seperti yang saya katakan tadi, pertamanya saya berharaplah di bawah program Kembara nanti ini, Kembara Sains Borneo ini, kita akan dapat manfaat dan kefahaman tentang sains dan teknologi, dan memanglah matlamat utama kita supaya kita dapat memupuk kecenderungan itu dan minat terutama di kalangan pelajar. Makanya kita berharap masyarakat kita khususnya dan peserta yang akan mengambil peranan itu lebih bersikap positif lah. When I say positive, because they always have a kind of kefahaman tentang masalah, nak tahu pasal sains ni. So let us ada pendekatan positif so that we can perkasakan sains dan teknologi di kalangan masyarakat kita, dan juga harapan saya supaya kerjasama erat yang telah kita ada bersama dengan kementerian-kementerian, kerajaan-kerajaan negeri terutamanya di Sabah, iaitu Kementerian Sains, Teknologi, Inovasi Sabah dan juga Kementerian Inovasi dan Pembelajaran serta Bakat di Sarawak dan pejabat-pejabat daerah ini dapat kita teruskan supaya kita dapat menjayakan program-program pengajaran baik Kembara ataupun Sci-Tech for You ini demi untuk masa depan negara kita. Di kesempatan ini juga saya berharap dengan segala usaha dan inisiatif yang kita akan laksanakan ini, saya selaku pimpinan dari Sabah dapat membantu kerajaan negeri untuk sama-sama kita meningkatkan lagi pencapaian kita dalam segi melahirkan lebih ramai anak-anak Sabah dan Sarawak yang minat dan cenderung kepada sains. Kalau kita lihat sekarang peratusan yang ada di Sabah khususnya lebih kurang 28%, and then we want to target hingga ke 42% menjelang tahun 2025. Okey, jadi itu dia. Jangan lepaskan peluang anda untuk membawa anak-anak anda khususnya yang berada di Sabah dan juga Sarawak untuk sama-sama kita memahami apa yang ingin disampaikan melalui Kembara Sains Borneo yang akan berlangsung tak lama lagi pada 2 Ogos sehingga 11 September 2024. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Yang Berhormat Datuk Haji Muhammad Yusof Abdal, merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Terima kasih banyak, Datuk. Boleh saya bagi pantun sikit? Okey, ada pantun. Ini
pesanan daripada Musti ni. Oh ya. Pantun terakhir lah, Akhiri dengan setakat pantun. sebagai Silakan. nak ucap terima kasih lah ni. Ya. Terima kasih minta lagi. Terbang selisih si burung ke didi, terbang berduyun di waktu pagi. Terima kasih daun keladi dari Musti. Di lain nama siaran, berjumpa lagi. Terima kasih Wak Dato'. InsyaAllah ada masa kita akan bersua lagi. Pelbagai lagi perkongsian kita akan berikan berkaitan dengan pemerkasaan sains teknologi dan inovasi dalam negara kita. Terima kasih Wak Dato'.